Okey, Alhamdulillah. So, nampaknya semua boleh dengar. So, terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang berada bersama saya dan juga tetamu khas kita. Yang semua tak orang kata tak stranger dia apa semua jiran orang kata kan. Okay. So apa kata kita tengok FBM KSI kita di paras mana pada tengah hari ini di 1453.77 kenaikan 2.99 sejak semalam sejak hari Jumaat semalam cuti. Kaunter untung 391, kaunter rugi 379, kaunter tidak berubah 413 dan volume pada tengah hari setakat ini ialah 1.84 bilion. Okay, so sesi kita pada hari ini sangat-sangat special tentang program khas pengakuan sukarela sukarelawan pula saja. Test PKPS 2.0 memberi peluang pada pembayar cukai untuk tampil secara sukarela untuk melaporkan pendapatan sekiranya belum melaporkan pendapatannya sepatutnya. So jom kita bersama kita tamu khas kita perkongsian pada pegawai-pegawai daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Yang topik kita akan kupas pada hari ini membincangkanlah siapa layak buat PKPS dan betul ke pembayar cukai tidak akan diaudit semula oleh pihak LHDN setelah menyertai PKPS dan sampai bila ada pelepasan ke kan cukai yang boleh dituntut oleh untuk PKPS. So ambillah peluang ini untuk dapatkan ilmu pencukaian. Pencukaian ini benda topik yang sangat yang kita kurang tahu, tetapi benda topik yang saya percaya ramai rakyat Malaysia semua akan takut nak mencuburi kecuali orang tertentu lah very very small minor kata. Okay, ada soalan dan kekeliruan, jom kita tanya pegawai direct terus pada sesi pada tengah hari ini insyaAllah. Sudah bersama saya Tuan Nordin dan juga Tuan Muhammad Syiab. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, so Tuan Nordin ni lah ada pegawai eksekutif hasil kanan kedua dan Muhammad Syiab ialah pegawai perhubungan awam LHDN. So mungkin saya nak minta tuan kenal diri dululah kepada tetamu-tamu kita daripada audiens majalah Labor. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nordin Iskandar daripada Jabatan Pematuhan Cukai lah. Seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syihab, Muhammad Mahfuz, merupakan pegawai perhubungan awam di Jabatan Pematuhan Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey, terima kasih tuan, sahabat-sahabat semua. Kita apa kata kita teruslah. Saya boleh tanya pada tuan-tuan yang berada di sini. So mungkin saya nak tanyalah, adakah semua individu perlu menghantarkan borang cukai pendapatan? Sebab ada ramai orang petikai kan, gajiku sikit ni, buat apa aku nak declare kan, ataupun nak ni, perlu ke seorang individu tu menghantar borang cukai? Saya boleh minta Tuan Nordin lah boleh menjawab soalan ni. Tak apa, Encik Iskandar mungkin saya boleh jawab dahulu untuk boleh. pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ialah terlebih dahulu bagi pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia mengucapkan berbilion terima kasih kepada tim Majalah Labor atas kesudian menjemput kami untuk bersama-sama dalam live pada tengah hari ini. Dan terutamanya terima kasih juga buat semua penonton yang menonton FB Live Majalah Labor pada ketika ini. Walaupun kita faham barangkali ada rakan-rakan kita yang sedang sibuk dengan tugasan harian atau juga mungkin ada yang sedang sibuk bersiap untuk keluar lunch dah. Walau apa pun keadaannya, diharapkan saudara-saudari boleh terus kekal sampai ke hujung sesi ini. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan berkaitan topik kita hari ini, PKPS 2.0, boleh ajukan soalan untuk kita sama-sama bantu. Baik, berbalik kepada persoalan sebentar tadi, lebih dahulu saya ingin bawa saudara-saudari untuk kita recap atau melihat kembali apakah tanggungjawab kita sebagai pembayar cukai di Malaysia. Yang pertama, kita perlu daftar fail cukai pendapatan bagi individu yang baru memulakan perniagaan atau profession secara dalam talian menerusi aplikasi e-daftar yang disediakan di portal mytax.hasil.gov.my. Jadi sebelum membuat pendaftaran ni, saudara-saudari boleh semak dahulu di aplikasi e-daftar untuk pastikan yang anda sebenarnya telah mempunyai nombor pengenalan cukai atau TIN, Tax Identification Number ni atau belum. Kiranya belum,
anda boleh teruskan membuat pendaftaran dan sekiranya telah mempunyai nombor TIN ini tadi, anda boleh terus ke tanggungjawab yang seterusnya. Iaitu apakah tanggungjawab seterusnya? Iaitu anda perlu lapor pendapatan anda menggunakan perkhidmatan e-filing. Yang selalu kita dengar kan, e-filing di portal MyTax. Bagi individu yang mempunyai pendapatan penggajian atau dengan kata yang mudahnya makan gaji, anda perlu lapor pendapatan jika pendapatan yang anda terima secara tahunan melebihi RM37,333 selepas penolakan caruman KWSP. Okay? Atau kalau kita hitung lebih kurang, dia dalam lebih kurang amount 3,111 bulan macam itulah. Ataupun sekiranya anda perasan dalam sepanjang 12 bulan anda bekerja tu, anda perasan ada potongan PCB dalam slip gaji anda. Jadi sekiranya anda ada perkara ini, anda perlu lapor. Jadi berbalik pada topik kita, usah malu, saudara-saudara sekalian, lapor saja pendapatan anda dengan menggunakan borang BE sebelum 30 April setiap tahun untuk orang yang makan gaji. Okey, ini kita recap dulu. Dan berkaitan penentuan, sebab orang salah, kebanyakannya orang anggap bila lapor saja kena bayar cukai. Tapi sebenarnya ianya penentuan sama ada kena cukai atau tidak itu ia yang akan ditentukan semasa kita buat e-filing tersebut. Sebabnya setiap penentuan kena cukai itu setiap individu tu dia boleh jadi berbeza. Okay? Ya, sebab kita fahamlah mungkin setiap individu tu dia ada bilangan jumlah anak yang lebih sedikit ataupun mungkin dia ada takaful, insurans dan sebagainya. Ini akan memberi kesanlah kepada jumlah cukai yang perlu dibayar. Seterusnya kita tengok pula bagi individu yang mempunyai pendapatan perniagaan dan pendapatan lain, secara automatiknya anda perlu mengisi borang di sebelum 30 Jun pada setiap tahun. Jadi tempoh untuk individu yang menjalankan perniagaan ni lama sedikit sebab kita fahamlah kan Encik Iskandar kan, sebab mereka ada dokumen yang lebih, jadi mereka perlukan lebih masa untuk kena pasti dan kira jumlah keuntungan bersih. Okey, cukai akan dikenakan kepada keuntungan bersih yang dilaporkan. Okay. Selesai part lapor, apakah tanggungjawab seterusnya? Anda perlu bayar cukai pendapatan menerusi aplikasi bayar hasil. Okey. Setelah selesai urusan bayar, jangan lupa satu lagi perkara yang anda perlu buat, iaitu anda perlu simpan rekod berkaitan pendapatan, okey, tuntutan pelepasan dan perbelanjaan anda untuk tempoh selama 7 tahun, sama ada dalam bentuk fizikal dan maupun digital. Okey, Cik Iskandar. Alright. So saya nak tanya sebab mungkin apakah tips yang terbaik lah, sebab nak simpan 7 tahun tu mungkin agak dahsyat kan, ataupun mungkin baru sedar kan nak simpan. Apakah tips lah saya boleh ditanya pada tuan. Macam mana kalau yang saya pernah dengar tips lah, kita bila dapat receipt tu kita mungkin scan. Kalau yang receipt yang lama-lama mungkin dulu tak sedar lah yang kita kena perlu simpan kan. Macam receipt tu ada tapi ink dakwat dia pun dah macam, sebab dia pakai thermal printing kan. Dan kes tu macam mana pula? Okay, saja je. Faham. Ini juga saya pun boleh relate dengan pengalaman saya sendiri sebagai seorang pembayar cukai lah. Kita semua pembayar cukai. Jadi apa yang best practice macam yang boleh kita lakukan, sebab sekarang ni kita dah digitalize. So macam contoh kita dapat receipt, especially kalau yang menjalankan perniagaan tu dia ada macam receipt petrol kan. Kan benda tu kan dia carbon printed, so dia akan senang kabur, betul tak? So jadi untuk memudahkan, anda boleh tangkap gambar. Tapi untuk petrol station contohnya macam ada syarikat-syarikat petroleum ada menyediakan aplikasi tertentu yang mana anda boleh trace balik kan berapakah dokumen-dokumen tersebut. Itu adalah salah satunya. Dan caranya yang lain macam insurans, anda boleh dapatkan penyata melalui aplikasi. Dan saya rasa secara yang terbaiknya adalah anda macam kalau contoh anda ada smartphone, anda boleh ambil gambar. Kalau kita guna ada macam setengah aplikasi tu boleh terus tangkap gambar terus jadi PDF kan. Sekarang dah canggih kan. So boleh simpan dalam, kalau risau lagi benda tu, dokumen tu hilang, kita boleh simpan dalam cloud. Ada sekarang ni penyimpanan dalam cloud kan, which is kita boleh link daripada phone kita kan. So kita linkkan lagi dengan cloud. So lagi selamat, benda tu sentiasa ada. Mungkin itulah dulu Cik Iskandar. Saya boleh bagi share sikit tips lah. Okay, terbaik tu tips yang paling mantap. Okay, so di sini tuan ada kongsi tadi tentang
apa menerima gaji selepas tolak caruman semua kan, dia lah 37,000 betul? 37 lebih kurang lah kan, dengan lebih kurang 3,100 lebih lah sebulan lah kan, untuk kita apa dia berkata dia paras, kita kena wajib menghantar lah borang cukai pendapatan. Kalau kita demi kita akan start buat filing tu pada bulan Mac betul, dengan sampai maksimum nanti saya percaya 3 bulan paling lambat lah kan, sampai Jun betul. Kalau untuk individu yang makan gaji sehingga April, untuk yang menjalankan perniagaan sehingga 30 Jun. Okay, so ada sebulan, bukan 3 bulan. Okay, so please set down note sebab ada berlain-lain betul. Ni ada yang berniaga, dia punya apa, deadline dia lain sikit. Kalau pada bekerja bergaji, dia punya tempo pun lain juga. So saya tanya jugalah topik kita pada tengah hari ni kan, PKS 2.0 kan. Mengaku lah tak perlu malu. Okay, so apakah maksud dimasukkan dengan PKPS 2.0? Saya percaya ni yang 2.0 saya pun nak tanya jugalah, tambahan juga apa yang hasil daripada PKPS 1.0. Okay. Baik, terima kasih Encik Iskandar. Baik, program khas pengakuan sukarela atau ringkasnya kita kenali sebagai PKPS 2.0 merupakan salah satu usaha untuk kita galakkan pembayar cukai tampil secara sukarela bagi melaporkan pendapatan yang sepatutnya dalam tempoh program ini dilaksanakan lah. Melalui PKPS 2.0 ni, hasil memberi peluang kepada pembayar cukai saudara-saudari sekalian untuk memperbaiki rekod pematuhan cukai. Ya, mungkin ada yang selama ni ada pendapatan yang boleh kena cukai, mungkin kita tak sedar setengah pendapatan tu kita generate dan pendapatan tu boleh kena cukai, tapi mungkin belum pernah laporkan pendapatan tersebut ataupun belum kemukakan langsung borang nyata cukai kan melalui e-filing, ataupun dalam senario terkurang lapor pendapatan atau tidak lapor pelupusan aset ni bagi kes pelupusan aset, atau gagal membuat penyetiaman dokumen atau perjanjian dalam tempoh yang ditetapkan ini. Jadi dalam tempoh tawaran PKPS 2.0 ni, saudara-saudari boleh ambil peluang ini untuk laporkan secara sukarela. Jadi jangan malu. Kenapa kena lapor dalam tempoh program PKPS ni, kita akan bincang lebih lanjut selepas ini. Okay, so tu dia satu program yang sangat bagus lah. Sebab inisiatif ni sangat saya suka saya memang berikan tepukan gemuruh lah pada LHDN menghasilkan program-program begini, sebab betul lah kita pun tak tahu, sebab kalau kita nak mengaudit website atau laman-laman web sesawang LHDN apa dia memang kita pun tak tahu nak mula kat mana kan. Dia mesti complexity of it lah. So memang cukai ni memang biasa, tapi baguslah kalau kita tak sure, paling senang ialah kena tanya je, jangan risau. Pegawai LHDN tak menggigit. So tanya je, insya-Allah boleh mereka menjawab. So mungkin saya tanya soalan seterusnya. Siapakah yang layak menyertai program PKPS 2.0 ini? Okey, baik. Terima kasih Cik Iskandar. Baik, PKPS 2.0 ni secara asasnya layak disertai oleh semua kategori pembayar cukai lah. Jadi sama ada mereka adalah pembayar cukai baru ataupun pembayar cukai sedia ada. Bagi pembayar cukai yang baru, yang mana mereka belum pernah laporkan lagi pendapatan kepada hasil tetapi telah pun memulakan perniagaan, you have commenced the business, atau mempunyai pendapatan bagi tahun taksiran 2022 dan ke belakang. Okay, jadi saya explain sikit apa yang dimaksudkan dengan pembayar cukai baru ni. Mereka ini termasuklah pembayar cukai yang belum atau telah mempunyai nombor pengenalan cukai atau TIN yang saya sebutkan sebentar tadi. Yang kedua, tidak mempunyai sebarang transaksi percukaian dalam rekod hasil. Maksudnya dengan rekod hasil tidak ada apa-apa sebarang transaksi, tidak pernah berlaku. Dan yang ketiga adalah pembayar cukai yang pertama kali melaporkan pendapatan kepada hasil lah. Dan mereka ada menjalankan perniagaan dan mereka telah generate the income lah. Yang seterusnya, situasi pembayar cukai sedia ada yang mana mereka ni memang pernah laporkan pendapatan kepada hasil dan mempunyai pendapatan atau pendapatan tambahan yang masih belum atau tidak dilaporkan lagi. Okey, sebagai contoh kita bagi satu senario lah supaya kita senang faham lah.
Okay, let's say anda bekerja dan terima gaji, let's say anda kerja sebagai admin di office. Tapi pada masa yang sama, lepas waktu kerja ataupun weekend tu juga anda mungkin buat perniagaan seperti jual tudung ke, jual kuih ke, jual keripik ke kan, perniagaan secara online ke, ataupun boleh jadi sekarang ni jadi content creator, influencer. Okay, pendapatan ini dikenakan cukai sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin anda telah laporkan pendapatan daripada pendapatan pegajian yang kerja sebagai admin tu, tetapi ada pendapatan yang kena cukai yang belum dilaporkan. Jadi dalam PKPS ini, anda boleh ambil peluang untuk laporkan pendapatan-pendapatan yang belum dilaporkan melalui PKPS 2.0 ni. Sebab apa? Sebab dalam tempoh inilah masanya untuk kita perbaiki rekod-rekod yang lampau. Okey. Baik. Yang seterusnya adalah kategori pembayar cukai yang tidak melaporkan pelupusan aset. Ini bagi tujuan cukai keuntungan harta tanah. Dan pembayar duty yang tidak membuat penyetiman dokumen atau perjanjian dalam tempoh penyetiman yang dibenarkan. Dan bagi kes perniagaan perkongsian pula, for partnership, pengakuan sukarela hendaklah dibuat atas fail perkongsian dan perlu mendapat persetujuan daripada semua ahli kongsi. Baik, Cik Iskandar. Alright, terima kasih. So, saya nak tanya jugalah, pelaksanaan tempoh PKPS ni sampai bila dan apakah yang dari segi skop pelaporan pendapatan dalam PKPS 2.0? Okey, baik. Terima kasih Cik Iskandar. Jadi tempoh pelaksanaan PKPS ni mungkin ada yang di kalangan kita dah perasan, pun belum perasan. Sebenarnya kita dah laksanakan PKPS 2.0 ini bermula pada 6 Jun 2023 yang lalu dan ianya akan berakhir pada 31 Mei 2024. Jadi rebut peluang yang ada ini saudara-saudari sekalian kerana ada lebih kurang 5 bulan saja lagi sebelum PKPS ni tamatlah. Jadi menerusi program ni, pembayar cukai baru boleh laporkan pendapatan mereka yang masih belum dilaporkan bagi tahun taksiran 2022 dan ke belakang. Okay, untuk skop bagi pembayar cukai baru ni, mereka boleh laporkan bagi income yang di-generate bagi tahun 2022 dan ke belakang lah. Manakala bagi pembayar cukai sedia ada, yang ada kurang lapor pendapatan, okay, mungkin ada terlebih tuntut perbelanjaan, terlebih tuntut pelepasan kan, potongan rebat atau terlebih tuntut elang modal ataupun insentif, anda boleh juga menyertai PKPS 2.0 ini dengan membuat pelaporan pendapatan bagi tahun taksiran 2021 dan ke belakang. Okey, itu skop untuk pembayar cukai sedia ada. Jadi PKPS 2.0 ini turut melibatkan keuntungan harta tanah di mana pembayar cukai yang mana belum laporkan lagi pelupusan aset boleh berbuat pelaporan pelupusan aset lah bagi tahun taksiran untuk tahun taksiran 2022 dan ke belakang. Baik. Selain itu, skop PKPS 2.0 ni juga ia meliputi atas stamp di mana dokumen atau perjanjian yang telah ditandatangani pada atau sebelum 1 Mei 2023. Maksudnya kita ada buat satu perjanjian atau satu dokumen surat cara yang telah kita tandatangani selesai untuk tempoh 1 Mei dan sebelumnya tapi kita belum stamp lagi. Jadi melalui PKPS ni kita buka peluang untuk anda selesaikan dengan syarat penyetiman dibuat dalam tempoh PKPS iaitu antara 6 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024. Baik Cik Iskandar, kalau saya ingin tambah sedikit, yang mana semua pengakuan sukarela bagi pendapatan tahun kebelakang akan ditaksirkan berdasar tahun taksiran yang sepatutnya. Okay. Contohnya macam ni, saya nak bagi explanation. Contohnya jika anda ada pendapatan tambahan yang tak lapor, contoh tahun taksiran 2019, okay, pendapatan ni akan ditaksir dalam tahun taksiran 2019 itu sendiri. Dia tak akan ditaksir dalam tahun-tahun berlainan lah. So dia akan ditaksir tahun 2019 menggunakan kadar cukai yang pada tahun 2019 itu sendiri. Iskandar, terima kasih. Okey, menarik. Dia takkan masuk dalam 2022 ke 2023 ke kan, tak ada kan. Jadi kan ikut by tahun tu lah. Pendapatan punca pendapatan, semua pendapatan pada tahun tu lah. Okay, menarik. Right, so saya tanya jugalah, mungkin ada soalan mitos ke apa kan, kata betul ke kalau pembayar cukai yang tidak akan diaudit semula oleh pihak LHDN setelah dalam masa program PKPS 2.0 dan sehingga bila? Okey, baik. Bagi menyertai program PKPS 2.0 ini,
terlebih dahulu pembayar cukai hendaklah memastikan pengakuan sukarela yang dibuat adalah benar, tepat dan teratur selaras dengan ketetapan hasil yang berpokok kuasa dan perlu ambil kira lah semua pendapatan yang mana yang boleh dikenakan cukai. Okey. Dan memang betul pembayar cukai tidak akan diaudit, di mana pihak hasil akan menerima semua maklumat pengakuan sukarela yang dibuat dalam tempoh PKPS ini dengan suci hati. Maksudnya kita memang terima sajalah apa yang pelaporan pendapatan yang dikemukakan oleh pembayar cukai dalam tempoh ni. Dan tindakan audit ataupun siasatan untuk tidak akan dilakukan pada masa akan datang bagi tahun taksiran di mana pengakuan sukarela tersebut dibuatlah. Sebagai contoh, saya ambil contoh sebagai pembayar cukai nama Ali lah. Dia menyertai PKPS 2.0 dan dia melaporkan pendapatan untuk tahun taksiran contoh 2020 dan juga tahun 2021. Okay, maka tiada tindakan audit ataupun siasatan akan diambil bagi tahun taksiran 2020 dan juga 2021 tersebut. Okay. Sampai bila-bila lah memang janji kita tak akan audit lagi tahun taksiran tersebut. Okay. Walau bagaimanapun ada beberapa keadaan di mana tindakan audit ataupun siasatan ini boleh diambil, iaitu yang pertama, sekiranya pengakuan sukarela dibuat, biasanya ini melibatkan syarikat multinasional lah yang ada kaitan dengan subsidiary dia sama ada di luar negara. Dia buat pengakuan sukarela hanya melibatkan isu bukan harga pindahan, di mana bila kita semak dapati ada risiko terhadap harga pindahan tersebut. Jadi tindakan audit boleh ataupun siasatan boleh diambil ke atas isu harga pindahan tersebut. So dia ada dua isu lah dalam ni. Itu juga sebaliknya, jika pengakuan sukarela dibuat hanya melibatkan isu harga pindahan dan tindakan audit atau siasatan boleh diambil ke atas isu selain harga pindahan tersebut. Okay? Ini yang pertama. So keadaan yang kedua pula, di mana pembayar cukai telah join pengakuan sukarela ni menerusi program PKPS inilah, tetapi pembayar cukai gagal membuat bayaran dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. So jadi inilah sekiranya perkara yang situasi yang saya telah sebutkan tadi berlaku, jadi tindakan audit ataupun siasatan boleh diambil pada masa akan datang. So macam tu lah Cik Iskandar. Okay, so mungkin nak tanya jugalah, kita boleh dengar pelepasan kan yang saya ni favourite saya ramai rakyat Malaysia suka pelepasan cukai ni. So adakah pelepasan cukai yang boleh dituntut dalam PKPS 2.0 ni? Okey, sebenarnya ya, memang boleh tuntut, pembayar cukai boleh menuntut pelepasan seperti biasa semasa membuat pelaporan pendapatan dengan mengemukakan borang nyata melalui e-filing. Okay? Dan saya juga ingin menasihatkan pembayar cukai untuk menuntut pelepasan yang layak sahajalah mengikut syarat kelayakan dan menyimpan resit berkenaan berkaitan tuntutan pelepasan tersebut. Okay? Dan juga saya ingin nasihatkan pastikan resit tersebut juga dibuat atas nama pembayar cukai yang menuntut pelepasan tersebut dan bukannya atas nama orang lain. Okay? Sebagai contoh lah, saya bagi contoh, seorang tu ingin membuat pembelian laptop untuk kegunaan anak di universiti. So resit pembelian tersebut perlulah dibuat atas nama ibu atau bapa yang mengeluarkan perbelanjaan yang mana akan menuntut pelepasan tersebut lah, ya, bukan atas nama tersebut, nama anak tersebut. Sebab ada beberapa kes di mana pembayar cukai gagal untuk menuntut pelepasan cukai tersebut kerana resit pembelian laptop tersebut dibuat atas nama anak yang sedang belajar. So maksudnya dalam program PKPS ni pelepasan boleh dituntut seperti biasa. Okay, tu dia. So kalau nak beli handphone, laptop, kalau Ali tu nak meng-fly kan, make sure receipt tu nama Ali lah. Betul. Nama Fatimah pula. Tak boleh, clash. Alright. So saya soalan seterusnya, dari segi mengapa pembayar cukai perlu robot tawaran program khas ni 2.0
Apa yang special sangat nak? Boleh Puan explain? Okey, sebenarnya pembayar cukai perlu merebut tawaran PKPS 2.0 ni kerana sebenarnya ada manfaat, banyak manfaat yang akan dinikmati jika menyertai program ini. Antaranya yang pertama, pembayar cukai akan menikmati tawaran penalti pada kadar 0%. Ini bermakna tak ada penalti lah dikenakan jika join pengakuan sukarela ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bagi PKPS untuk duty stamp pula, manfaat ditawarkan adalah untuk pengecualian pengenaan penalti sepenuhnya maksud kosong jugalah ke atas mana-mana dokumen ataupun perjanjian yang telah ditandatangani pada atau sebelum 1 Mei 2023 dan masih belum distemkan lagi. Okey. Baik, manfaat seterusnya menerusi program ini, pembayar cukai juga seperti yang saya sebutkan tadi tidak akan dikenakan tindakan audit ataupun siasatan bagi tahun taksiran yang mana dia dah buat pengakuan sukarela melalui program inilah ya. Dan menerusi PKPS 2.0 ini juga pihak hasil akan menerima maklumat pengakuan sukarela secara suci hati. Macam yang saya sebut tadi, apa yang tuan laporkan itulah yang kita akan terima. Dan tapi ada jugalah keadaan kita akan membuat beberapa semakan dari segi calculation error lah untuk pengiraan cukai, untuk kita nak pastikan pengiraan cukai yang dilaporkan tu adalah tepat dan teratur. Okay. Baik, jadi inilah antara manfaat yang akan diterima oleh pembayar cukai sekiranya menyertai PKPS 2.0, dan semua manfaat ini boleh dinikmati sekiranya pembayar cukai dia ada membuat pembayaran cukai atas pengakuan sukarela tersebut sama ada sekaligus dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis ataupun secara bayaran angsuran sehingga tempoh pelaksanaan PKPS ini tamatlah, iaitu pada tarikh 31 Mei 2024. Dan kelebihannya di sini bila buat permohonan untuk bayar angsuran, tiada dokumen sokongan perlu dikemukakan. So itulah manfaat dia, Cik Iskandar. Okay. So I think ada soalan yang quite menarik, nanti kita boleh jawab juga di Facebook, ada few soalan-soalan menarik. So saya tanya juga macam bagaimanalah seseorang individu tu boleh menyertai PKPS 2.0 ini. Okey. Untuk menyertai PKPS 2.0 ni, bagi pembayar cukai baru yang seperti dinyatakan oleh Cik Syihab sebentar tadi, ataupun pembayar cukai yang masih belum hantar lagi dia punya borang nyata, boleh berbuat demikian dengan mengemukakan borang nyata secara dalam talian lah, sama ada menerusi e-filing bagi borang nyata cukai pendapatan ataupun menerusi e-CKHT bagi borang nyata cukai keuntungan harta tanah. Ya, yang ini untuk pembayar cukai yang belum melaporkan pelubusan aset lah ya. Okay, yang seterusnya bagi mereka yang dah hantar borang, mungkin ada pendapatan yang tertinggal dan masih belum dilaporkan lagi, pengakuan sukarela perlu dikemukakan dengan memuat turunlah borang, ada borang yang perlu dimuat turun, iaitu borang pelaporan pertambahan pendapatan PKPS 2.0. Borang ini boleh dimuat turun melalui pautan PKPS 2.0 di www.ac.gov.my lah ya. Dan setelah melengkapkan borang tersebut, tuan-puan perlu melampirkan borang tersebut bersama-sama pengiraan cukai menerusi portal MyTax di mytax.hasil.gov.my. Okay. Dan walau bagaimanapun untuk pengiraan cukai hanya perlu dikemukakan oleh pembayar cukai kategori fail syarikat, fail perniagaan ataupun fail perkongsian. So means untuk yang makan gaji hanya perlu mengumumkan borang tersebut saja, tak perlu kemukakan pengiraan cukai tersebutlah ya. Baik, kita lihat pula bagi pembayar cukai, pembayar duty, dokumen ataupun perjanjian perlu dikemukakan secara dalam talian juga melalui sistem stamp ya. Selepas notis taksiran dikeluarkan dan melalui sistem stamp itu, so pembayar cukai, pembayar duty perlu kemukakan rayuan lah untuk pengecualian
uh, pengecualian penalti tadi melalui sistem STEM juga. Okay. So itulah sebab sedikit cara untuk menyertai PKPS 2.0 ni, Cik Iskandar. Sebelum kita buat pesanan, mungkin sila jawab beberapa soalan. Ada sahabat kita Muhammad Arif, dia kata, "Tuan, saya kerja di Singapura dan filing tax ke sana. Perlu ke saya declare lagi kat Malaysia atau macam mana?" Okey, untuk uh, sebenarnya kita punya Malaysian punya taxation ni adalah based on territorial lah. Maksudnya bila income tu diterima di Malaysia, dia akan di dicukai di Malaysia. So since soalan tadi pembayar cukai tersebut bekerja di luar daripada Malaysia dan gaji dia dibayar di sana di Singapura, maka dan dia telah bayar cukai juga dekat Singapura, maka cukai tak perlu dibayarlah untuk Malaysia punya side. Dia kita tak akan bayar dua kali lah cukai. Dia seperti itu. Okay, so harap menjawab soalan sahabat beliau. Ada soalan ni, dia kata untuk berapa tahun ke belakang boleh declare, sebab dalam portal MyTax hanya boleh submit borang B dari tahun 2016 sehingga 2022. Bagaimana kalau nak declare tahun sebelum 2016? Okey, sebenarnya dalam sistem MyTax tu dia boleh, sistem e-filing hanya boleh dibuat sehingga up to 2016. Okey. Tapi kalau puan-puan ingin buat pengakuan sukarela lebih 2016 ke bawah, puan-puan perlu memuat turun borang manual lah ya. Sebab MyTax itu e-filing tu hanya sehingga 2016 saja. So 2015 ke bawah tuan-puan download borang secara manual dan kemukakan kepada pejabat LHDN yang terdekat lah untuk menyertai PKPS 2.0 ini. Okay, kata sini Tuan Syafiq bertanya, untuk pelepasan cukai, LHDN terima ke transaksi pinjam derma ataupun transfer akaun bank ke anak ataupun adik-beradik dan mak ayah dan lain-lain? Okay, mungkin soalan ni maksudnya berlakunya transaksi kepada adik-beradik ataupun anak. Untuk makluman, pada kita tidak ada peruntukan lah untuk pelepasan ini. Jadi untuk menjawab tu memang belum tak layak lah untuk tuntut pelepasan tu. Dia kalau nak tuntut pelepasan ni, dia kena ada di bawah peruntukan atau cukai pendapatan lah untuk kita buat sebarang tuntutan pelepasan. Saya harap menjawab soalan rakan kita tadi, Tuan Syafiq. Alright, terima kasih. So, ni soalan cemas juga. Tuan Wan bertanya, kalau resit tak ada nama bagaimana? Okey. Baik, terima kasih Cik Iskandar. So kalau bagi untuk proses dengan lembaga hasil ni, kita amat menitik beratkan dokumentasi. Sebab tu kalau kita dengar talk-talk ataupun live bersama pihak hasil pun, kita akan bagi reminder untuk pastikan simpan dokumen bagi untuk tempoh 7 tahun. Dan dokumen tersebut untuk kita pastikan tuntutan kita itu layak. Macam Cik Nordin tadi ada bagi contoh yang mana kalau nak tuntut laptop, untuk laptop yang mana anak beli tu dia gunakan nama anak tersebut, dia tak layak. Dia kena guna nama ibu bapa itu barulah layak untuk menuntut. Nama pembayar cukai itu sendiri. Jadi sangat penting untuk kita pastikan resit yang kita ingin tuntut itu perlulah nama nama sebagai kitalah sebagai pembayar cukai untuk kita tuntut pelepasan tersebut. Alright, moga jawab soalan. Mungkin resit tu mungkin, yelah kadang-kadang kita beli barang-barang elektronik, kadang-kadang tak ada tulis nama kita kan. Dia just tulis model dan juga harga. So itulah dia. Dia punya
Okay. Maaf. So mungkin saya minta Tuan Nordin lah mungkin bagi pesanan untuk buat penonton lah. Kata-kata emas. Silakan. Kepada pembayar kepada pembayar cukai di luar sana, saya sarankan jom rebut tawaran Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk melunaskan cukai tanpa penalti menerusi program PKPS 2.0 inilah ya. Mungkin tak ada lagi program ni di masa akan datang. So anda di luar sana layak untuk menyertai PKPS ini sekiranya anda belum pernah melaporkan pendapatan, belum kemuka borang nyata cukai pendapatan, terkurang lapor pendapatan, tidak lapor pelupasan aset ataupun gagal membuat penyetiman surat cara dalam tempoh yang ditetapkan. Okey. Pengakuan sukarela 2.0 ini boleh dibuat mulai sekarang. In fact kita dah start since 6 Jun hari itu. So sehingga 31 Mei 2024. So ada beberapa bulan saja lagi ya yang tinggal. Tuan-puan boleh buat pengakuan ini menerusi portal MyTax di mytax.hasil.gov.my ataupun melalui pautan PKPS 2.0 di www.hasil.gov.my. So, pembayar cukai di luar sana laporkan pendapatan dan buat kiraan cukai yang tepat bagi menentukan jumlah bayaran cukai anda. Oleh itu, saya sarankan jangan lepaskan peluang untuk memperbaiki dan juga meningkatkan rekod pemahatuan cukai anda. Okey? Baik, kata akhir dari saya untuk maklumat lanjut berkenaan PKPS 2.0, puan-puan boleh dapatkan info lanjut menerusi pautan PKPS 2.0 di www.hasil.gov.my sekarang. Okay. Sekian, terima kasih Cik Sandra. Right, terima kasih Tuan Nordin. So, ada soalan last sekali. Kata, kalau kita punya receipt tu macam tidak terjawab, mungkin termiss. Kalau receipt kita tu terhilang ataupun dah terbuang tidak secara accident ke apa kan, bagaimana tu Tuan Nordin? Okey, baik. Maafkan saya tadi ada sistem problem sedikit. Okey, baik, menjawab persoalan berkaitan receipt yang mana kita dah hilang apa semua. Pihak hasil menerima sebarang bukti dalam bentuk dokumentasi. Jadi kalau receipt hilang mungkin boleh dapatkan penyata lah. Macam contohnya kita bayar insurans kan. Kita bayar insurans setiap bulan, kemudian kita dapat receipt bayaran tersebut. Jadi untuk dapatkan tahunan tu kita boleh dapatkan melalui penyata tahunan untuk kita claim lah. Saya kira kita perlu dapatkan juga supaya kita dapat melayakkan kita untuk membuat tuntutan tu dan dengan lebih selamat lah dan lebih baik lah. Okay, terima kasih. Alright, terima kasih Tuan Syap. Minta maaf ada technical glitch tadi. So, I think itu sajalah yang untuk ni. So, terima kasih pada penonton-penonton kita di Majalah Labur dan juga LHDN bertanya soalan-soalan yang menarik. Dan ini program sangat bagus yang ambil lah seperti mana Tuan Nordin kata, ambil peluang sebab saya percaya tim lepas ni tak ada Ya, kemungkinan tak akan ada lagi lah program di masa akan datang. Minta maaf, boleh ulang sekali lagi? Betul Cik Sandra, mungkin tawaran ini PKPS 2.0 ini yang terakhir. So jangan berlengah rebut tawaran PKPS 2.0 ini. Okay, tu dia. So memang beberapa bulan saja, tapi saya percaya ambil lah peluang ni sebab kita pun tak nak lah ambil last minute sebab kadang nak masuk bulan puasa tak lama lagi, nak raya, kan kita kelam kabut sebab mencari dokumentasi ni, ya Allah.
Kecuali anda ada seorang yang memang susun file cantik, tak ada masalah. Tapi tak, yang kita kebanyakan rakyat Malaysia seperti saya pun, saya percaya kertas saya pun rata-rata nak kena susun balik. Itu baru setahun kan. Kalau kita ambil 7 tahun, apatah lagi lebih daripada 7 tahun, dia kena ni lah. Okay, so kita mungkin boleh ubah lah untuk 2024 juga. Kita buat azam baru, kita simpan receipt-receipt kita dengan cantik. Seperti mana tadi Tuan Siap pun kata, ambil gambar ataupun scan, ataupun pastikan ambil receipt yang lengkap lah. Dan Tuan Wadim pun kata ambil lah peluang ni untuk apa, sebab dia kata apa, penalty dia 0.0% sebab saya dengar cerita-cerita pun nanti tim kami pun post dekat majalah Labu pun apa, bayar tax ni sikit tapi dia punya penalty, ya Allah, boleh beli dah boleh beli kereta dah sebenarnya. So itulah dia, so rebut peluang. Kau tak pasti pun jangan malu, pergi kumpulkan semua dokumen, dokumentasi semua, pergi melawat cawangan ILSDN yang berdekatan dengan anda. Tanya je soalan, insyaAllah mereka pun boleh menjawab. Ataupun tak pandai nak pakai platform-platform portal ke, tak takut nak tekan macam mana, nak buat pembayaran, tanya je, jangan malu. Mereka insyaAllah akan cuma nak ke beratur lah, ambil nombor tu, siap sedia je lah so tapi jangan risau, lebih baik kita settle ni supaya kita tak pening kepala kemudian. Itu sajalah yang saya pun sebab saya pun melalui dulu, kena panggil ambil dokumentasi, tapi dah tak apa, jangan risau. Dia tanya, dia orang takkan gigit dia memang ni lah. Okay, so itu sajalah. So terima kasih Tuan Nordin dan juga Tuan Ciap untuk perkongsian pada tengah hari ni. Mungkin ada apa-apa perkongsian dari Tuan Nordin ke nak ni? Ada. Rasa itu je lah. Saya sarankan rebut peluang lah. Sebab PKPS ni dengan zero penalty ini dah cukup baik dah yang ditawarkan oleh Lembaga Sidang Malaysia. Dan mungkin ini yang terakhir, dan tak ada lagi lepas ni. So jangan tunggu lagi, ada beberapa bulan yang tinggal ni kan, lagi berapa 5 bulan apa kan macam tu. So sertai PKPS 2.0 ini. Ya. So terima kasih Tuan Nordin. So kita pun tak banyak hari lagi dah untuk kita simpan file-file kita untuk 2023 ni. Lagi 3 hari. 3-4 hari lagi. Okay, so standby lah untuk kita nak file untuk 2024 punya pembukaan untuk 2023. Tapi seperti mana so kalau receipt tak lengkap ke apa, cuba carilah, kumpul-kumpul balik, dan juga pada yang tu yang macam seperti mana 2016 ataupun 2022, bolehlah pun mencari juga kod-kod ada tertinggal, terlupa claim, terbanyak tu, bolehlah mencari. Okay. Alright, itu sahaja dari saya. Terima kasih kepada Tuan Nordin dan juga Tuan Siap, dan juga daripada tim Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Memang dua perkara kita tak boleh lari, lalu tu mati dan juga cukai, tu memang tak boleh lari. Okay, so satu lagi pun untuk kebaikan kita juga, dengan perbinaan Malaysia maju ke depan, macam-macam fasiliti kita dapat, macam tu sekolah, infrastruktur dan macam-macam lagi, polis, bomba dan macam-macam hospital. So kita tak perlulah nak lari sangat, sebab tu pun bagus juga kalau kita nak ambil loan ke apa, at least bank pun tengok, okay, dia tahu amount kita tu tak tipu. Okay, so bank pun confident nak membagi kita pembiayaan. Kalau kita boleh ambil apa dia, sorry, kalau kita cari keucapan yang betul, mungkin bank permudahkan urusan perbankan kita. Macam bank pun confident dengan kita. Alright, itu sahaja dari saya. Saya ingin ambil peluang ni lah. Minta maaf jika ada kekurangan daripada perkongsian pada ini ataupun diri saya. Yang baiknya semestinya daripada Allah SWT, dan yang kekurangan daripada diri saya sendiri, kelemahan saya. Alright, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum, selamat tengah hari dan have a nice day, kata. Dan standby untuk 2024 untuk cukai kita, insyaAllah. Assalamualaikum, selagi lagi. Terima kasih semua yang menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.